Assalamualaikum semua. Nama saya Umar Humairah binti Muhammad Jaiz, merupakan pelajar Sekolah Menengah Agama Al-Quran Wadin. Hari ini kita akan belajar tentang kitar nitrogen. Seperti yang semua tahu, komposisi gas di udara terdiri daripada gas nitrogen, oksigen dan gas-gas lain. Namun, peratusan gas nitrogen di dalam atmosfera merupakan peratusan yang paling tinggi. Apa itu kitar nitrogen? Kitar nitrogen ialah kitar semula jadi yang mengitarkan unsur nitrogen antara tumbuhan dengan haiwan dan seterusnya di atmosfera, tanah dan air. Akan tetapi, pokok dan haiwan tidak dapat menyerap gas nitrogen secara langsung daripada udara. Jadi, ada dua proses yang terlibat dalam kitar nitrogen, iaitu penambahan ion nitrat dalam tanah dan penyingkiran ion nitrat dalam tanah. Kita mulakan dengan proses penambahan ion nitrat dalam tanah, iaitu permulaannya gas nitrogen di udara akan melalui proses tindakan kilat ataupun letusan gunung berapi. Dia akan menukarkan nitrogen di udara kepada ion nitrat dalam tanah. Seterusnya, kita tanam pokok tapi tak dapat baja secara semula-jadi. Sebaliknya, kita akan guna baja bernitrogen. Fungsinya untuk menambah kesuburan dalam tanah. Bila diturun dalam tanah, automatik dia akan jadi ion nitrat. Seterusnya adalah proses pengikatan nitrogen. Proses ni akan menukarkan nitrogen di atmosfera kepada ion nitrat dalam tanah dengan bantuan siapa? Bantuan bakteria pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen ni hanya ada dalam akar pokok kekacang saja. Jadi, bila dah ada bakteria pengikat nitrogen ni, automatik membantu proses pengikatan nitrogen yang menukarkan nitrogen di udara kepada ion nitrat dalam tanah. Seterusnya adalah proses penyerapan oleh tumbuhan dan juga proses penitritan. Proses ni berlaku apabila ion nitrat dalam tanah ia akan diserap oleh tumbuhan melalui akar, automatik menjadi protein kepada tumbuhan tersebut. Bila bangkai haiwan dan tumbuhan yang dah mati, ia akan menjalani proses penguraian bakteria. Proses penguraian bakteria ni dibantu oleh bakteria pengurai dan juga kulat pengurai. Kemudian, ia akan tukar kepada sebatian amonium. Selepas proses sebatian amonium ni akan berlakunya proses penitritan. Proses penitritan inilah proses yang ketiga dalam kitar nitrogen. Proses penitritan ini akan menghasilkan ion nitrat dalam tanah dengan bantuan bakteria penitritan. Jadi, bila kita tukarkan ion nitrat kepada ion nitrat, mesti lalui proses yang sama, iaitu proses penitritan dengan bantuan bakteria penitritan. Jadi, terdapat 3 proses penambahan ion nitrat dalam tanah, iaitu proses pengikatan nitrogen, proses tindakan kilat dan letusan gunung berapi dan proses penitritan. Jadi, bila ion nitrat dah banyak dalam tanah, kita akan pulangkan semula kepada atmosfera sebab kita tak nak ganggu kitar tersebut. Macam mana kita nak kembalikan kepada atmosfera? Kita akan melalui proses pendenitritan, iaitu proses ini akan dibantu dengan bakteria pendenitritan. Bila kita dah kembali kepada gas nitrogen di udara, maka proses ini akan menjadi kembali normal sebab ada proses yang keempat, iaitu proses pendenitritan. Jadi, kita kena ingat 4 proses ini, okey? Jadi, terdapat proses pengikatan nitrogen, proses kilat, proses penitritan, jangan lupa proses penguraian bakteria ya, dan proses pendenitritan. Jadi, terdapat 3 kepentingan kitar nitrogen. Yang pertama adalah membantu pembekalan berterusan protein tumbuhan dan protein haiwan. Yang kedua, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Dan yang ketiga, mengekalkan kandungan gas nitrogen dalam udara. Sekian, terima kasih.